satu perkara ya yang menjadi kekeliruan orang di luar sana. Dia macam ni. Sebelum kita tahu selepas daripada pemilihan parti keadilan tu akan berlaku struktur dalam kepimpinan pusat dan juga kepimpinan negeri. Yang pertama kita tahu PKR mengatur kepimpinan di pusat. Mereka lantik contohnya di bawah naib-naib, biro-biro di pimpinan pusat. Setelah itu kita tahu mereka atur di setiap negeri. Di setiap negeri ini mereka atur adalah dengan meletakkan ketua MPN Sarawak tu, iaitu pengurusi MPN Sarawak di setiap negeri. Hasil daripada keputusan yang berlaku, di situ saya melihat bahawa PKR ni bermain dengan dalaman. Mereka jolok menjolok, mereka ampu mengampu, dan mereka memain kroni di sini. Jadi itu yang menyebabkan saya mengambil keputusan keluar terus daripada PKR, yang mana melibatkan PKR Sarawak itulah. Okey. Senarionya begini. Saya sebelum saya nak meninggalkan PKR ni, senario dalam MPN Sarawak itu saya nak bagi tahu di sini ya. Yang diumumkan, yang telah pun keluar nama adalah seorang pemimpin daripada kalangan Dayak tu, iaitu Senator Abun Sui. Mula-mula ya, Senator Abun Sui dilantik untuk pengurusi PKR Sarawak. Dah keluar, surat dah keluar, cuma belum official. Tapi dalaman kita dah dapat. Semua orang tahu. Semua orang dekat Sarawak dah tahu. Selepas itu, tiba-tiba penasihat PKR Sarawak menyatakan kenyataan dalam grup KC Sarawak ni. Dia keluarkan satu kenyataan, dah tak ada orang Melayu dah nak jadi ketua, nak jadi pengurusi MPN. So selepas dia berkata begitu, dan akhirnya ada beberapa kepimpinan lain, kemungkinan mereka telefon kepada Nurul Izzah, kemungkinan mereka telefon kepada pusat ataupun Anwar Ibrahim dan sebagainya, kita tak tahu. Tetapi sekelip mata dia tukar kepada KC Santubong, iaitu Razib, yang mana semua orang tahu. Dan perkara ini pada saya, PKR melanggar perlembagaan dia sendiri. PKR telah pun melanggar MA 63. PKR melanggar autonomi MPN Sarawak itu sendiri. Kerana lantikan ini sepatutnya berdasarkan kepada keputusan oleh ketua-ketua cabang yang ada di Sarawak tu. Tetapi sefahaman saya lah, ketua-ketua cabang yang ada tu, terutamanya mereka yang kemaruk dengan jawatan, mereka yang kemaruk dengan mungkin sedikit imbuhan, akhirnya keputusan itu berpusing-pusing. Bila keputusan itu berpusing-pusing, maka saya lihat bahawa dengan hala tuju PKR Sarawak pun tak ada, dengan PKR Sarawak tu pun tidak ada siapa pun yang hebat sangat pun yang nak memimpin. Dengan kita tahu kekuatan mereka dekat Sarawak tu pun orang kata hidup segan mati tak mau. Lebih baik saya buat keputusan, saya keluar daripada parti, saya bergerak dengan NGO, dan tak perlulah nak menjual nama PKR ni ataupun PKR nak gunakan saya, siapa guna siapa tak ada di situ. Jadi saya ambil keputusan. Sebab itu bila tu saya umumkan secara buat live macam ini, dan saya kata saya nak keluar PKR. Dan setelah itu beberapa pula video saya ini dijadikan oleh kepimpinan pusat. Mungkin mereka memang dah tunggu saya, memang mereka dah sakit hati dengan saya, dengan ulasan-ulasan media saya daripada saya mengkritik pemilihan parti itu. Dan itu antara puncanya, dia ambil menggunakan video-video masa saya daripada channel saya dan sebagainya untuk dijadikan bahan bukti untuk mereka. Dan akhirnya mereka keluarkan satu surat daripada pusat, yang mana dia kata saya umum keluar, dan tapi surat officialnya tak ada. Seperti mana yang diulas oleh sahabat saya, iaitu Iswadi Moni, berkenaan dengan isu ini. Tetapi saya sebenarnya telah dipecat lah. Dengan surat itu sebenarnya dia merujuk sebenarnya untuk memecat saya. Memang itu kehendak parti PKR, sebab saya lantang menentang hal-hal yang pada saya tidak masuk akal lah. Jadi dalam isu itu, jadi apabila saya sudah dipecat, pada saya sudah dipecat lah. Bila saya sudah dipecat, saya okey. Seperti mana yang kita tahu, kita keluar parti, parti ini bukan bagi kita makan. Parti juga tidak memberi manfaat kepada hidup kita ni sebenarnya kan. So, saya keluarlah, dan bila saya keluar, saya memang kritik PKR ni habis-habislah.
Kan? Apa yang selama ini saya ni kan. Jadi tak payah mereka nak, orang kata nak sakit hati. Ini adat berpolitik. PKR buat kerja tak betul, PKR tak ada benda yang boleh menyenangkan hati saya keluar. Dan kita keluar, mana-mana parti politik dalam dunia ni memang dikritik oleh orang yang tak suka kepada parti itu. Seperti mana yang saya ulas sebelum ini, Anwar Ibrahim dipecat daripada UMNO dan akhirnya geng-geng PKR, geng-geng penyokong Anwar Ibrahim mengkritik parti UMNO, mengkritik Barisan Nasional. Sampai bila mereka kritik Barisan Nasional? Sampai bila mereka kritik parti-parti yang pernah bersama dengan Barisan Nasional? Sampai PRU ke-15. Sehingga menang PRU ke-15 dan bila tertubuhnya kerajaan perpaduan yang hari ini yang dikatakan kerajaan Madani ini, barulah mereka berhenti mengkritik UMNO Barisan Nasional. Barulah mereka berhenti mengkritik GPS Sarawak. Mereka tak berhenti sebelum ini. Hari ini, dan kita tengok apa yang berlaku dengan PKR Sarawak itu. Mereka umpama hidup segan, mati tak mau. Kenapa? Dalam ulasannya saya yang sebelum-sebelum ini, kalau kawan-kawan lihat, bagaimana saya nak tak katakan hidup PKR, hidup PH dekat Sarawak ni, umpama hidup segan, mati tak mau. Kenapa saya kata macam tu? Kerana Anwar Ibrahim 24 jam, kan? 24 jam Anwar Ibrahim memuji GPS Sarawak. Anwar Ibrahim tak pernah puji PH Sarawak. Anwar Ibrahim tak pernah puji. Walaupun PH Sarawak yang didominasikan oleh DAP ada beberapa kursi parlimen di Sarawak. DAP juga ada beberapa kursi DUN di Sarawak. Tapi tak pernah Anwar Ibrahim sekelumit pun nak membantu PH Sarawak. PH Sarawak Anwar Ibrahim tak bantu. Anwar Ibrahim datang Sarawak, dia memuji GPS. Dan apa guna kita duduk jadi parti PKR di Sarawak kalau perangai seorang presiden kita berkiblatkan kepada parti lain yang sepatutnya kita lawan di peringkat negeri dan di peringkat persekutuan, walaupun mereka menjadi kerajaan bersama. Jadi dia nak, Anwar Ibrahim nak ngekalkan kuasa dia, puak-puak yang ada di pusat nak kekalkan kuasa mereka demi harta, demi kekayaan, demi sumber-sumber kewangan, dan kamu sanggup berkiblatkan perjuangan kamu yang kamu pertahankan 20 lebih tahun. 26 tahun. 25 tahun lah keseluruhan sebab kita jadi kerajaan 3 tahun. 25 tahun perjuangan kamu orang menentang parti-parti yang dikatakan korup, parti-parti yang dikatakan rasuah, parti-parti yang tak ada integriti kamu katakan. Hari ini pemimpin PKR dengan tidak segan, dengan tidak malunya memuji mereka. Pernah kita dengar Anwar Ibrahim, pernah kita dengar orang PKR di Sarawak memuji GPS Sarawak? Tak pernah. Tiba-tiba hari ini. Dan sehingga kan kalau kita tengok PKR di Sarawak nak pakai baju pun takut. Tapi sekarang bila saya kritik-kritik, dia pakailah baju kan. Nak pakai baju pun takut di kawasan mereka, terutamanya kawasan Melayu. Nak pakai baju pun takut. Nak buat NGO mereka, nak bantu rakyat kan, dia guna baju lain, baju NGO dan sebagainya. Nah, sampai ke tahap macam ini tau, ketakutan mereka. Jadi perkara inilah. Dan satu lagi, dalam PKR Sarawak ni, bayangkan kita punya kawasan yang kita tahu kita ada kemampuan, boleh menang. PKR boleh menang, PH boleh menang. Tiba-tiba orang yang nak menerajui parti PKR dekat Sarawak, pengurusi MPN Sarawak, bermula daripada penasihat lah. Penasihat MPN Sarawak, satu dah, maaf cakap lah, terlalu tua dan tak nampak pun politik. Kerja dia nak membodek Nurul Izzah, nak membodek Wan Azizah, nak membodek Anwar Ibrahim. Dia tak tahu kawasan saya, dia tak tahu kawasan pedalaman, dia tak tahu kawasan-kawasan di ini ni. Walaupun dulu dia pernah jadi ahli politik, tetapi dia tak tahu keadaan sekarang ini. Tetapi dia nak nasihat kita dengan benda-benda yang remeh-temeh. Dia nak kita jadi pengampu kepada Anwar Ibrahim, tak boleh kritik parti. Dia nak kita duduk dalam parti ni macam tunggul kayu. Ini kerja penasihat PKR Sarawak. Jadi bila perkara ini berlaku, saya ini seorang yang vokal, yang pada saya bila benda tu salah harus ditegur. Mereka tak boleh terima benda ni. Mereka tak boleh terima pandangan-pandangan saya ni yang sinis berkenaan dengan isu ini. Dan saya memang tak terima. Umpama, apabila Fauziah pernah
berbincang, saya Fauziah, pengurusi MPN Sarawak yang ada sekarang berbincang. Fauziah Saleh tanya, kenapa PKR Sarawak ni lemah? Jawapan saya adalah tepat, tapi tak nak diterima oleh penasihat MPN Sarawak. Mereka-mereka yang ada di situ tak nak dengar. Termasuk waktu tu pengurusi Lauren pun kena bantai. Tapi saya tak kena bantai lah. Saya bantai Fauziah balik. Saya bantai penasihat PKR itu balik. Sebab benda yang saya cakap betul. Fauziah tanya soalan. Kalau Fauziah sendiri ingat, Fauziah Saleh sendiri ingat, jumpa di hotel. Di Hotel Sheraton. Kalau Fauziah Saleh, sebelum kita buat perjumpaan dengan kepimpinan PKR, Fauziah Saleh, dia cakap, kenapa PKR Sarawak lemah? Jawapan saya adalah sangat mudah. PKR Sarawak tak lemah. Yang lemah tu pemimpin dia. Kesi-kesi dia tak main peranan. Jadi, kesi-kesi ini yang sebenarnya menyebabkan PKR itu lemah. Tetapi tak diterima lah oleh mereka kan. Saya cakap, kesi-kesi yang lemah, termasuk saya kata. Lepas itu, mereka-mereka ini daripada pusat kerjanya suruh kita buat kerja dekat kawasan. Mereka dekat pusat sekarang ni ada duit, ada dana, ada peruntukan, ada bajet. Mereka dah dapat gaji, mereka dah jadi menteri, mereka dah pegang jawatan JLC, mereka dah pegang macam-macam. Kau kerah-kerahkan orang dekat kawasan, terutamanya Sabah dan Sarawak ni, luas. Bajet kau tak bagi, kau nak suruh pakai duit kesi sendiri lagi. Kau ingat apa? Kami ni anjing. Suka-suka kau nak arah. Anjing kau nak arah pun kau nak bagi makan dulu tau. Kalau kita pembangkang dulu, saya boleh terima pandangan mereka ini. Sekarang ni kita kerajaan. Jadi banyaklah pandangan-pandangan yang tidak selari dengan saya. Yang pada saya, benda-benda yang remeh-temeh. Yang sepatutnya mereka ni perbetulkan tetapi tak nak perbetulkan. Dan malah mereka semua nak membalun saya. Dan paling bodoh ni, paling lawak saya nak beritahu dekat kawan di sini. Paling lawak dan paling bodohnya. Ramai di kalangan-kalangan KC di Sarawak ni, termasuk KC seluruh Malaysia ni lah. Saya tak tahu kenapa. Adakah kerana faktor mereka tua? Adakah kerana faktor mereka ni memang tak nak ambil tahu media sosial? Ataupun mereka ni belagak-belagak buat pandai bodoh? Saya tak tahu. Tapi perangai mereka, apabila video saya yang keluar dekat TikTok, orang kerat sana, kerat sini, itu dijadikan panduan mereka. Untuk mereka nak hentam saya. Saya dah tegur mereka. Saya dah tegur benda ni begitu lama. Kamu orang ni kalau tak tahu media sosial, kamu tengok dulu. Channel tu datang dari mana? Kalau channel tu datang daripada Daniel Jani Channel, itu originalnya. Kalau yang dikerat-kerat dekat TikTok, dikerat-kerat dekat Facebook, itu udah kerat. Sekerat-sekerat kamu jangan tonton. Akhirnya menjadi salah fahaman kamu, saya kata. Dan sebab itu kebodohan-kebodohan mereka ini, sehingga kan mereka buat laporan polis kepada saya melalui channel orang lain. Polis nak ambil tindakan macam mana? MC nak ambil tindakan macam mana? Channel orang. Ini kelemahan yang ketara lah dengan kesi-kesi. Termasuk MK tu, termasuk MK wanita. Mereka banyak yang tak tahu media sosial. Tapi belagak macam ya. Ada yang pandai media sosial, tapi tak tahu macam mana mereka nak promote media sosial mereka. Sebab mereka tak ada idea. Jadi di atas sikap cemburu mereka kepada saya sebenarnya kalau saya lihat, mereka tak boleh nak jadi macam saya, maka mereka jalannya biasa dalam politik. Ya, kita kena jatuhkanlah orang ni. Anwar Ibrahim dulu, dia terlebih-lebih dalam UMNO, kena tendang lah. Kan, kena pecat. Sama macam kami ni, anggap saja kami ni terlebih-lebih dalam PKR kerana parti ni bukan parti bapak kami, memanglah. So bila kami keluar, macam mana saya keluar ni, maka bila saya kritik PKR, sudah-sudahlah kamu orang. Janganlah terasa hati. Kan? Memang siapa yang keluar daripada parti, lainlah kalau kamu ada melakukan kesalahan dan kamu dikeluarkan, tak apa. Pada saya, sebelum ini saya kritik PKR dengan orang kata berlandaskan, memang lantang, berlandaskan perjuangan parti itu. Parti keadilan. Satu. Yang kedua, PKR memang sebelum ini kita ni dibenarkan mengkritik. Tapi hari ini PKR tidak boleh dikritik. Apabila PKR jadi kerajaan, PKR tak boleh dikritik. Sebab itu kalau kita tengok, hari-hari mereka punya cyber trooper, hari-hari penyokong PKR jadi bodoh. Tiap hari nak serang saya, tiap hari tak puas hati dengan saya. Nak bagi tahu, untung rugi saya dalam PKR ni tak ada. Dan untung rugi PKR pada saya pun tak ada. Okey?
PKR sekarang ini milik kamu orang yang menjadi ahli PKR. Milik kamu. Kerja kamu sekarang ini, orang-orang PKR adalah mempertahankan parti kamu untuk kamu kekalkan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Untuk kekalkan PKR itu jadi kerajaan. Kerja saya di luar sebagai pengundi atas pagar sekarang. Kerja saya nak menjatuhkan PKR. Sebab saya dah tak suka dengan PKR. Saya nak jatuhkan lah. Jadi jangan marah. Itu kerja kami. Kerja kamu orang pertahankan parti kamu. Jadi sekarang ini, kalau kamu rasa bahawa PKR boleh menang, yakin bahawa PKR boleh jadi kerajaan pada PRU ke-16 ni, kenapa kamu takut? Orang PKR, saya nak tanya kamu orang sekarang ini. Penyokong-penyokong PKR yang ada dalam ni, saya nak tanya kepada kamu orang sekarang ini. Kenapa kamu takut dikritik? Kalau betul kamu ada kekuatan. Sekarang ni PKR duduk dengan bayang-bayang dia sendiri tau. Ketakutan dikritik, ketakutan pada saya yang mencaci PKR. Kamu dapat apa? PKR sekarang ni, kamu serang saya, penyokong PKR kamu serang saya, kamu tak dapat 10 sen tau. Kamu patutnya sekarang ni pergi dekat kawasan kamu. Mana yang kritik saya dalam ni daripada kamu duduk dalam channel saya ni. Baik kamu berambus, kamu pergi dekat kawasan, kamu pergi cari 2 orang, 3 orang setiap hari jadi ahli PKR. Bukan kamu pergi dekat saya sini. Saya dekat sini, tiap-tiap hari, follower saya memang ada. Termasuk pembangkang yang ada, dah pergi tengok channel saya dah. So, kamu dah jadi masalah dekat situ macam orang bodoh. Kamu stuck tiap hari duduk dekat rumah, kamu memaki, menghamun dalam channel saya, apa yang kamu dapat? Satu ahli pun kamu tak berjaya pengaruhkan. Sedangkan saya tiap-tiap hari buat video, pengaruhkan orang dekat luar. Bahawa PKR ni memang macam ini. Dan kamu orang duduk menunggu, macam tunggu durian jatuh. Memang mampus lah. Ni nak tanya saya, dia kata apa? Rayberg ni. Rayberg. Nak kritik PKR sampai bila? Hari-hari. Kalau hentam pembangkang, dah sudah. Ini dah macam cerita engkau tak puas hati sampai bila? Kita tak nak pembangkang menang PRU ke-16. Pada saya dah janji kepada diri saya. Saya ada matlamat saya ada hala tuju saya. Saya dah cakap, saya akan kritik PKR ni hari-hari. Dulu saya pertahankan PKR ni hari-hari. Jadi sekarang ni saya kritik PKR hari-hari. Sekarang ni engkau nak suruh saya hantam pembangkang. Engkau sendiri kena hantamlah pembangkang. Bodoh punya orang PKR. Engkau sendiri PKR kau yang nak kena pertahankan kau punya kerajaan. Kerja saya kritik dasar kerajaan yang tongong ni. Kenapa saya nak pertahankan kamu orang? Apa manfaat dia? Mana kamu punya ketua penerangan? Mana komunikasi kamu? Kamu orang semua ada. Jekom ada, semua dibayar gaji. Aku nak pertahankan kau orang. Bongok betul. Memang tak lah. Ini gila. Nak suruh. Lepas tu tak nak pembangkang yang ada hari ni jadi kerajaan. Suka hati mereka lah. Kalau rakyat nak sokong pembangkang yang ada hari ni. Kalau rakyat sokong PAS. Kalau rakyat semua sokong PAS, sokong bersatu lepas ni dan mereka menang. Dan mereka jadi kerajaan. Apa yang masalahnya? Apa masalahnya kepada saya? Adakah duit saya hilang 10 sen? Adakah parti kerajaan akan datang akan ambil duit saya 10 sen? Tak juga. Kerajaan terus berjalan. Yang kaya, yang senang mereka lah. Apa yang masalahnya? Anwar Ibrahim hari ini jadi Perdana Menteri. Apa manfaat kepada saya? Tak ada. Manfaat kepada saya sekarang ni orang PKR berebut jawatan dan akhirnya saya dipecat dan akhirnya saya ditendang. Itu manfaatnya. Itu yang kamu orang nak. Baik PKR jadi pembangkang lebih bagus. Saya sumpah PKR itu jadi pembangkang lagi baik. Dia jadi pembangkang nanti ni. Saya takut kamu orang nak pertahankan PKR ni. Kamu orang tak tahu PKR ni jangan sampai jadi cerita Muhyiddin. Tahu? Muhyiddin apabila dah tak jadi kerajaan, apa jadi? Anak menantu pun lari keluar negara. Silap gaya. Nih, PKR ni kalau tumbang nanti, ramai pemimpin PKR lari. Dulu 1998. Datuk Seri Saifuddin Nasution pun hampir nak lari ke Indonesia. Dan beberapa lagi pemimpin PKR tu lari ke Indonesia. Tahu? Itu waktu kita dalam keadaan macam itu. Ini dah jadi kerajaan. Yakin, orang PKR yakin. PKR duduk dalam kerajaan hari ni, kerja dah jujur. Kerja dah telus. Kau orang ingat parti-parti ni buat kerja dengan tak payah pakai duit? Kau orang ingat kesi-kesi yang duk belagak sekarang ni, buat ni lah event ni, buat tu. Kau ingat dapat duit daripada celah bukit? Kau ingat duit tu jatuh macam hujan? Jadi benda tu lah.
Dalam isu PKR macam ini, yang jadi mangsanya adalah PH. Tahu? PH yang jadi mangsa. Apa dia yang jadi mangsa? Amanah. Dah jadi ni lah, hidup segan mati tak mau. DAP banyak kursi, tapi dah jadi tunggul kayu. Bergerak ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh. DAP jadi mangsa paling besar tau dalam PH ni. Disebabkan oleh kerakusan PKR. Di Sarawak saya nak beritahu tanyalah PH Sarawak. Saya rasa kepimpinan PH Sarawak tu mereka lebih akrab dengan saya tahu dulu. Dan dalam PH Sarawak ni saya rasa yang ada kerjasama dengan PH Sarawak ni saya je. Ada kerjasama PKR dengan DAP, saya bekerjasama baik dengan DAP di kawasan semuanya. Hanya di kawasan saya, kawasan lain tak ada. PKR ni dia hidup sendiri sekarang. Dia berlagak dengan amanah, dia bergaduh. Dengan DAP dia bergaduh. Dia nak jadi abang besar. PKR ni berlagak macam nak jadi abang besar. Sebab apa? Sebab Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebab itu di Sarawak ni, kalau ada event-event GPS, KC Sarawak ni dah nak jadi macam YB. Nah, dia nak jadi macam YB tau. Nak ditatang, nak ni. Belum jadi YB lagi. Dah lah bertanding kalah. Ni saya nak kembali cerita kepada MPN Sarawak. Kenapa saya agak degil? Sebab saya tahu kawasan saya ada kekuatan dekat kawasan saya. Tapi saya tidak naklah menjadi pengurusi MPN tu. Cuma, kalau kamu ambil pengurusi MPN daripada kawasan yang dia sendiri nak atur kawasan dia pun tak boleh. Santubong. Pengurusi MPN Santubong ni, dia sendiri badan dekat Semenanjung. Saya tak tahulah sekarang ni dia dah pegang 2-3 GLC. Dia mungkin boleh balik lah tiap-tiap hari sebab gaji dah ada besar, duit dah banyak. Kan? Saya dengar pun dana masuk dalam NGO dah banyak kan? Mungkin dia tiap hari lah buat kerja dekat kawasan kan. Baguslah tolong kawasan Melayu tu. Tapi dia bertanding kalah, hilang deposit lagi. Macam mana kau nak pimpin aku sedangkan kau pun tak bagus? Rekod kau dalam pengurusan parti, dalam pengurusan kawasan kau gagal. Kawasan dia sekarang ni saya tak tahu macam mana. Dengan ketua wanita dia pun 2x5. Sok sendiri, kerja sok sendiri. MK pun dari sana. MK Sarawak pun dari sana. Dia punya MK jadi MK Sarawak. MK pun macam Samsung, macam gangster. Macam mana? Dengan saya pun dia bergaduh dulu waktu ni. Ketua MK Sarawak ni, tahu. Dia belum kenal saya. Macam mana? Lepas tu, dia sebabkan dia gagal dengan MK dia ni, dia nak pergi ambil pula negeri lain nak jadi ketua MK dekat kawasan-kawasan Bidayuh, kawasan Dayak ni, kawasan ni, semua ni. Nak ambil MK, nak jadikan nama MK daripada Melaka, daripada Johor, daripada Sabah nak duduk dekat kawasan kita, pegang macam tu. Kan gila kerja. Nampak sangat orang-orang anak muda tak suka, anak-anak muda Dayak ni tak suka dengan PKR dekat Sarawak. Mana nak suka? Kalau perangai MK macam gangster. Tak payah Salahuddin Al-Ayub. Dadah Daniel, kalau dah keluar PKR buat cara keluar. Yang duk bising buat apa? Saya bising. Kenapa kamu nak dah lah saya keluar? Kamu bangang apa ni Salahuddin Al-Ayub? Ini memang orang tua ni. Orang tua yang memang selalu bangang tau. Memanglah aku balun PKR ni. Terutamanya PKR Sarawak tu. Saya dah janji PKR Sarawak ni saya nak pastikan dia dapat telur ayam. Di peringkat DUN, di peringkat parlimen. Saya akan jadi orang kata tukang pengasut lah. Supaya rakyat faham. Bukan mengasut tapi hakikatnya memang macam tu. Daripada kamu orang penyokong PKR tak puas hati dengan cerita saya ni, kamu belah aja. Saya tak paksa pun penyokong PKR datang untuk nak mendengar cerita saya tahu. Orang PKR yang penyokong kerajaan yang ada hari ni, kau berambus daripada channel saya ni. Saya tak jemput pun kamu datang. Yang kamu orang bagi komen dekat sini, yang kamu orang menyusahkan diri kamu, tu kenapa? Kalau kamu hebat, pergilah buat media kamu. Terbuka. Kamu nak buka Facebook terbuka, kamu nak buka TikTok terbuka, kamu nak buka YouTube terbuka tau. Tak payah bayar, free. Pergi buat kerja kamu. Pergi buat kerja kamu, buat media kamu. Ini dok sakit hati dengan media saya. Kenapa? PKR Sarawak ni saya nak beritahu, dia akan kuyup habis. Kuyup habis, tak payahlah nak ni dengan saya. Dia orang sekarang ini PKR Sarawak ni
3 cabang aja yang gila-gila ni. Semua di kawasan Melayu. Siapa yang dekat Sarawak ni yang tak tahu? Kawasan Melayu memang PKR ni tak boleh menang. Perangai pun macam gangster. Duduk dalam PKR ni, sekarang ini, yang ada duduk dalam PKR hari ni, bukan nak buat kerja PKR, nak buat bisnes. Duit masuk, tu je. Mana ada cerita betulnya? Guyup ke, sama aja. Jadi itulah sebagiannya yang macam mana kronologinya dan pimpinan pusat. Seperti mana yang saya kata, saya lihat kepimpinan struktur pusat diatur. Penyokong Anwar sendiri, orang yang selama ni dengan rapat betul dengan Anwar, yang bodek Anwar, orang yang bodek Nurul Izzah, orang yang bodek Wan Azizah. Jadi PKR ni parti anak beranak betul lah. Memang dekat situ dah. Nepotisme dan kronisme. Memang dekat situ. Jadi jangan bohong lah. PKR tak payah munafik lah. Benda yang kamu orang buat ni memang hakikatnya macam tu. Macam mana kau nak cari ahli dekat bawah? Macam mana kau nak bawa pengundi atas pagar bersama untuk nak bersama dengan PKR? Kalau yang ada pun kamu tak boleh jaga, yang ada pun kamu orang buang, yang pemimpin bagus-bagus pun kamu orang tolak. Kamu kata tim Rafizi, kamu kata ini kroni Rafizi. Rafizi tak buat masalah dalam PKR. Rafizi tak ada merompak duit rakyat. Rafizi ada buat salah apa? Yang kamu nak kata. Sekarang ini kamu orang kroni Anwar boleh pula. Kamu orang kroni Nurul Izzah boleh pula. Tak bangsat namanya orang PKR ni, bodoh nak mampus. Orang sokong Rafizi salah. Oh, kalau sokong Anwar Ibrahim betul. Oh, kalau kami dewakan Rafizi salah. Engkau dewakan Anwar Ibrahim salah. Tak salah. Bangang tak bangang? Apa yang masalahnya? Nah, ini lagi satu jebon ni. Dia kata golongan kecewa ujung-ujung minta donat. Saya tak minta duit bapak kamu, saya tak minta duit bini kamu. Jadi tak payah kamu nak bising-bising. Saya minta duit dekat kawan yang ada yang lain. Kamu tak payah cakap banyak jebon. Ni jebon ni dia kritik. Ada saya usik anak dara kamu, ada saya usik bini kamu, ada saya usik keluarga kamu. Yang duk pening-pening ni. Yang sekarang ini yang menjadi ketakutan puak-puak ini, saya kritik mereka ni lah, parti mereka. Nampak perangai mereka. Sebab tu mereka ni walak non. Mereka ni walak non lah. Kata orang walak-walak. Kau ingat apa? Kau ingat Anwar tu dewa? Sebelum kau orang seperti mana yang saya cakap semalam, sebelum kau orang kritik saya yang mengkritik PKR kamu ni, kau orang yang nak cakap banyak dekat sini, engkau pergi cuci dulu tandas Anwar Ibrahim tu sebelum kau nak cakap banyak. Sewaktu saya buat media bertahun-tahun tak ada aku nampak engkau orang ni. Tiba-tiba hari ni engkau lah jadi pahlawan kepada PKR, kepada bapak engkau orang lah. Kan? Ini bodoh-bodoh dia orang. Dah tak suka channel saya, pergilah berambus. Apa yang masalahnya orang-orang PKR ni yang kau tak suka channel saya, pergi berambus. Banyak channel PKR yang lain kau nak pergi. Asal nak pergi channel saya? Channel saya ni untuk saya, untuk follower saya, untuk penyokong yang bersama dengan saya, untuk pembangkang yang nak ambil idea saya ni, untuk mereka nak share, untuk nak hentam kau orang PKR. Mampuslah kau orang. Apa engkau orang PKR nak suruh saya bercakap manis-manis tentang PKR? Apa yang manis? Apa yang PKR bagi manis dekat saya? Habis madu sepah dibuang adalah. Ini bangsat punya parti. Sebab itu bila saya dah keluar ni saya aman lah. Saya senang nak kritik PKR ni. PKR cakap apa sekarang? Nak cakap apa? PKR sekarang ni sedang dalam ketakutan, cuma lagi mereka ada kuasa. Kuasanya Pak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya sikit pun tak goyang lah dengan PKR ni. Saya dah tahu, saya sebagai pengundi, saya sebagai orang luar yang bukan lagi ahli parti PKR, kalau PKR tak jadi kerajaan, saya gelak. Kalau PKR jadi kerajaan, saya kritik. Saya tak ada rugi apa. Apa yang saya rugi dengan PKR? Tak ada. Waktu dalam PKR tu rugilah dulu. Banyak rugi saya, tapi tak apalah. Ni nak pergi cerita orang-orang PKR ni, tak payahlah. Sekarang ni dia orang panik tau, panik lah. Saya dah kata, saya buat media tiap-tiap hari, saya kritik PKR tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kamu orang ambil pula video saya sana, saya sini, potong sana, potong sini. Mampuslah dia orang.
Tiap hari lah dia orang meroyan. PKA tiap hari meroyan sebab saya keluar video. Tiap hari saya keluar. Ini sampai NGO, saya nak buat derma pun nak persoalkan PKA ni. Saya buat NGO di atas, sumbangan daripada kawan-kawan yang ikhlas hati bagi. Apa yang masalahnya? Yang kamu orang ni tukang ambil duit rakyat, lepas tu kau bagi balik dekat rakyat, lepas tu kau belagak macam duit bapak engkau, itu lagi lah dahsyat. PKA ni semua orang tahu parti jalanan, bukan ada duit. Bukan ditubuhkan dekat istana. Dia memang ditubuhkan dekat jalanan. Parti guling-guling. Bergolek-golek dulu, terbalikkan kereta polis. Itu parti PKA. Semua orang tahu. Tiba-tiba hari ni kau orang jadi KC, kau orang jadi MK, kau orang jadi wanita, tiba-tiba kau orang kaya duduk ni makan minum dekat hotel. Kau ingat duit bapak kau orang? Duit rakyat kau orang ambil tu. Lepas tu kau orang persoalkan saya buat donation dekat atas ni. Why? Saya buat donation untuk persatuan komuniti tu. Untuk NGO saya. Dan duit yang kawan-kawan bagi ni, saya beli barang keperluan untuk rakyat yang susah. So point apa yang masalah dia? Apa yang masalah dia yang kamu orang tak puas hati? Ini orang PKA ni bangang ke apa? NGO, bila orang buka NGO, ni otak dia orang. Oh ni NGO dia ni dia makan duit. Kalau pun aku makan duit kawan-kawan yang ada ni. Tapi aku tak buat macam tu. NGO ni, dia ada struktur dia. Ingat saya nak boleh keluar duit NGO ni macam tu boleh? Ada audit dia, ada sebagainya akan datang. Tak payah audit pun. Kalau kawan-kawan bagi derma dekat saya ni, satu bukti pun tak ada. Beli beras tak ada, beli apa tak ada akan datang. Itu satu nak dipersoalkan. Yang kedua, duit kawan-kawan ni. Akhirat pun nak kena jawab. 1 sen daripada derma orang tu. Ingat saya bodoh sangat? Jadi sekarang ini, kamu orang tak boleh komen. Kamu orang boleh komen, saya tak nampak. Biasalah. Bila saya kritik PKA lebih sikit, tak boleh komen. Kamu punya komen, mungkin kawan-kawan lain boleh tengok. Saya tak boleh tengok, dah habis. Dekat Mat Dolah. Terakhir komen kamu orang yang saya boleh tengok di sini adalah Mat Dolah. Terbaik Daniel. Inilah kerjanya. Bila saya kritik saja, live terus jadi macam tu. So, itulah gangguan daripada mereka. Geng PKA ni tak senonoh semua penyokong dia tau. Walak non. Kau nak mendewakan sangat. Dia orang yang mendewakan Anwar Ibrahim, saya yang nak persalahkan. Saya menyokong Rafizi pun salah. Apa yang salah Rafizi itu? Apa yang salah dia? Yang PKA ni nak sangat, benci sangat kan? Nak cerita, oh ini orang kecewa pemilihan parti. Bukan kecewa. Kecewa kerana sikap engkau orang ni yang tak betul. Perangai semua macam setan semua. Jadi itu sajalah yang saya boleh ulas pagi ini berkenaan dengan PKA ni. Memang kerja saya memang balun PKA lah. Siapa nak tengok PKA kena balun, boleh share lah channel saya ni kepada kawan-kawannya lain. Memang kerja saya balun PKA setiap hari. Ada pepatah yang Tun kata tau. Benda tu yang diulang-ulang kan dia akan menjadi. Sama lah PKA ni. Diulang-ulang saya kata PKA ni akan jatuh, akan tumbang, dia akan jadi ya. Itu betul.